Kumpulan Pembangunan Masyarakat Orang Asli yang komprehensif sedang dimuktamadkan. Ia bertujuan meningkatkan pembangunan sosioekonomi golongan berkenaan sejajar fokus di bawah rancangan Malaysia ke-12. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustapha Mohamad berkata perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan kedua kumpulan pemikir mengenai kemiskinan. Ia disertai 35 wakil sektor swasta, akademik dan masyarakat orang asli. Inisiatif ini dijangka membantu pencapaian pembangunan yang inklusif sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat orang asli. Kumpulan SASAR terus menerima sumbangan masing-masing antara laporan semasa dari Selangor. Langsung bersama Samsia Samsi. Silakan. Baiklah, terima kasih Farha. Kadar vaksinasi dalam kalangan masyarakat orang asli di negeri ini terus menunjukkan peningkatan. Kejayaan itu hasil aktiviti turun padang JAKWA ke penempatan masyarakat orang asli. Di daerah Sepang, 1,163 daripada 2,740 masyarakat orang asli telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Daripada angka itu, 1,107 menerima dos pertama, manakala 56 individu lagi telah melengkapkan dos kedua. Pegawai JAKWA Daerah Sepang Muhammad Rasaki Abdul Majid berkata, sehingga ini 53% masyarakat orang asli di daerah Sepang telah menerima vaksin. Bila kita buat secara berkelompok ini, kita nampak sambutan yang amat baik diberikan oleh komuniti orang asli. Sebab mereka lebih suka datang berkelompok di komuniti masing-masing. Jadi bila kita buat outreach begini, saya menjangkakan akan ada lebih ramai lagi akan menerima vaksin dan akan hantar borang persetujuan lah. Kita menjangkakan sasaran kita ialah 80% imuniti berkomuniti. Dan ini reaksi masyarakat orang asli yang telah menerima vaksin masing-masing. Kepada masyarakat orang asli, harap jangan takut ambil vaksin untuk kebaikan diri sendiri dan jaga masyarakat kita. Bagi orang kita yang belum mendapatkan vaksin, dapatkanlah vaksin untuk diri kita sendiri dan keluarga, yang melindungi keluarga kita. 8 pusat pemberian vaksin PPV dibuka di 17 kampung orang asli di daerah Sepang. Inisiatif menerusi Zakat Peduli Selangor terus membantu individu terkesan di negeri ini. 1,000 bakul makanan diagihkan kepada kumpulan SASAR oleh Lembaga Zakat Selangor LZS dengan kerjasama Polis Negeri. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Saipul Yazan M. Yusof berkata, sumbangan berupa keperluan asas itu melibatkan peruntukan RM100,000. Kotak makanan kering ini yang akan diagihkan kepada pejabat polis daerah untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Keseluruhannya sepanjang tahun ini sehingga hujung tahun kita menyediakan 26,350 bungkusan seperti ini yang akan diserahkan kepada sama ada PDRM dan berbagai pihak lagi termasuk Jawatankuasa Penduduk, Amil Karya, masjid-masjid dan sebagainya supaya boleh diagihkan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan 150 bakul makanan kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Dan sejak 5 Julai lepas, ACP Muhammad Fakhruddin berkata pihaknya menerima 348 permohonan individu terjejas pendapatan akibat pandemik COVID-19. Untuk maklumat, sehingga hari ini Polis IPD Petaling Jaya telah menerima permohonan sebanyak 348 individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19 melalui panggilan hotline dan aplikasi WhatsApp. Daripada jumlah ini, pihak IPD telah menyerahkan sebanyak 150 nama. Turut dimaklumkan selain program ini, Ops Bantu yang dilaksana awal bulan ini turut mengesan 300 individu yang terjejas akibat COVID-19.
Pertubuhan bukan kerajaan NGO terus memainkan peranan dalam memastikan sumbangan disalur kepada mereka yang memerlukan. Seperti di Kapar Klang, golongan asnaf di Kampung Perepat terus dibantu dengan sumbangan kali ini disalur Pertubuhan Badan Kebajikan Maulid Ad-Dibai. Sumbangan diedar menggunakan motosikal yang dipasang kotak beroda bagi memudahkan agihan di lokasi ini. Ramai yang saya jumpa, mereka yang daif, yang serba kekurangan untuk menyara kehidupan diorang lah. Jadi majoritinya di kawasan sini adalah semua pekebun kecil dan juga petani, nelayan. Jadi pendapatan mereka memang tak mencukupi lah. Lebih lagi ada mereka yang menyara kehidupan. Dan rata-rata penerima mengakui sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lepas lagi, pelbagai pihak tampil menghulurkan sumbangan. Sebenarnya saya dulu kerja carpenter. Dah PKP ni saya kena bawa food panda untuk langsungkan hidup kan. Alhamdulillah lah ni ada rezeki daripada tuan-tuan. Yang bagi alhamdulillah lah. NGO ini juga turut bekerjasama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Pertubuhan Dana Kita menyampaikan bakul prihatin kepada golongan memerlukan. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor. Salam hormat dan kembali semula ke Angkasa Puri.